Di tengah-tengah Laut Cina Selatan, satu insiden yang sukar dipercayai sedang berlaku. Di atas permukaan laut itu, dua struktur misteri yang didirikan oleh Cina, dinamakan Terumbu Selar 1 dan Terumbu Selar 2, wujud. Secara luaran, ia didakwa sebagai tempat penternakan ikan, tetapi di dalamnya, ia menempatkan menara komunikasi, radar, dan kaki tangan penyelam. Masalahnya terletak pada lokasinya. Ia berada di tengah-tengah zon tindakan. Sementara Malaysia-China, ZTSMC, kawasan yang diuruskan bersama oleh kedua-dua negara. Mengikut perjanjian, sebarang struktur tetap tidak dibenarkan didirikan di situ. Namun, China telah melanggar perjanjian ini, mendirikan pangkalan tentera di lautan. China mendakwa, ini hanyalah kemudahan perikanan biasa. Namun, pakar Malaysia menegaskan, ini adalah pangkalan tentera. Ia adalah ambisi mereka untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai lautan milik mereka. Dan pada saat ini, perang yang tidak kelihatan sedang berlaku di Laut Cina Selatan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kisah bermula. Selamat sejahtera. Saya Dr. Iskandar bin Hashim, penyelidik kanan di Institut Kelautan Malaysia, IKM. Pada pukul 7.30 pagi ini, sebaik sahaja saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat strategik di IKM di Kuala Lumpur, skrin monitor yang besar terus menarik perhatian saya. Imej satelit Laut Cina Selatan terpapar jelas pada skrin gergasi 98 inci itu. Di tengah-tengahnya, dua struktur buatan manusia yang besar kelihatan, menyerupai bongkah konkrit yang tercampak di laut. Ke-15 pegawai yang hadir di bilik mesyuarat itu semua menahan nafas, merenung skrin itu. Ketegangan memenuhi ruang udara. Saya mula berbicara perlahan-lahan. Itulah yang Cina namakan Terumbu Selar 1 dan 2. Masalahnya, ini bukan sekadar penternakan ikan. Melihat skrin dengan lebih dekat, kemudahan itu dilengkapi dengan landasan helikopter, antena komunikasi berprestasi tinggi, dan asas konkrit yang tertanam jauh di dasar laut, disusun dalam struktur ketenteraan yang sangat sempurna. Ia terlalu sistematik dan strategik untuk dianggap sebagai kemudahan perikanan biasa. Saya membentangkan analisis saya secara objektif. Suhu purata air di zon tersebut adalah antara 28 degree Celsius hingga 30 degree Celsius persekitaran yang tidak sesuai untuk penternakan ikan selar pada skala komersial sebesar itu, kata saya. Dakwaan mereka mendirikan penternakan ikan adalah tidak masuk akal dari segi saintifik. Seorang pegawai dari Kementerian Pertahanan, Kementah, berkata dengan nada yang berat, lokasi adalah masalah terbesar, katanya. Ini adalah zon tindakan sementara Malaysia-China, dan mengikut perjanjian perikanan 2001, pemasangan struktur kekal adalah dilarang sama sekali. Saya menjelaskan dengan lebih terperinci. Terumbu Selar 1 dan 2 kedua-duanya didirikan di dalam ZTSMC. Mengikut perjanjian 2001, hanya aktiviti perikanan yang dibenarkan di kawasan ini, manakala struktur kekal dan pembangunan sumber mineral bawah laut adalah dilarang secara jelas. Tetapi ini adalah struktur dengan asas konkrit yang tertanam sedalam 30 meter di dasar laut. Jelas sekali ini adalah pelanggaran perjanjian. Bilik mesyuarat mula bergema dengan bisikan. Jadi, selama 7 tahun kita tidak tahu, bisik seseorang. Saya menjawab perlahan. Terumbu Selar 1 sudah dipasang sejak 2018. Pada masa itu, China mengumumkannya sebagai kemudahan penternakan ikan biasa. Terumbu Selar 2 pula dianggarkan didirikan pada penghujung tahun lalu. Kerajaan selama ini menganggapnya hanya sebagai penternakan ikan. Tetapi, pada Januari tahun ini, maklumat dalaman China mendedahkan aktiviti yang mencurigakan di Terumbu Selar 2, dan barulah kami dapat mengesahkan lokasi sebenar mereka. Kesunyian seketika meliputi bilik mesyuarat. Pegawai Kementah itu berkata dengan berhati-hati, 7 tahun lalu mungkin ia bermula sebagai penternakan ikan biasa, tetapi kemudahan itu telah diperluaskan secara beransur-ansur. Kami mengesan perubahan, tetapi kekurangan bukti yang kukuh. Suara saya merendah. Itulah strategi China, kata saya. Mereka menggunakan taktik yang sama di Laut Cina Selatan. Bermula dengan kemudahan kecil, kemudian mewujudkan fakta di lapangan. Suasana hening seketika. Seseorang bergumam, sekarang, ia bukan lagi penternakan ikan, tetapi pangkalan hadapan. Saya berkata dengan tegas, jika kita tidak bertindak, ia akan menjadi lautan milik mereka. Suasana bilik mesyuarat seolah-olah terhenti. Semua mata tertumpu kepada saya. Dato' Sri Mustafa bin Ali, Ketua Pengarah Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri KLN, menunjukkan rasa keberatan.
Beliau berkata, bukti kukuh masih kurang dan pergeseran diplomatik yang tidak perlu dielakkan. Namun, Encik Hafiz bin Ahmad, pengarah strategi Kementah, mempunyai pandangan berbeza. Jika ia adalah kemudahan ketenteraan musuh, kita perlu bertindak segera, katanya. Di dada saya, sesuatu sedang bergelora. Sebagai ahli geologi marin yang telah mengkaji lautan selama 30 tahun, saya merasakan keperluan untuk menjadi saksi, bukan hanya pemerhati. Objektiviti seorang saintis bertembung dengan tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Di luar tingkap, Laut Cina Selatan kelihatan tenang hari itu. Tetapi saya dapat merasakan perubahan besar sedang berlaku di seberang sana. Bunyi angin kedengaran lebih berat dari biasa. Cik Zulaikha binti Zamani, seorang penyelidik, masuk membawa data satelit baharu. Menurut analisis terkini, aktiviti yang tidak diketahui dikesan di dalam struktur terumbu selar, pergerakan yang tidak dapat dijelaskan sebagai kerja penternakan ikan biasa. Akhirnya, saya membuat keputusan. Saya mengisytiharkan akan pergi ke lokasi untuk mengesahkannya sendiri. Saya akan menggerakkan RV Perdana untuk memerhatikan struktur terumbu selar dari jarak dekat dan mengumpulkan data pengukuran sebenar. Bilik mesyuarat kembali riuh. Datuk Seri Mustafa melarang, mengatakan ia berbahaya. Beliau memberi amaran bahawa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, China tidak akan berdiam diri. Tetapi hati saya sudah tekad. Di mata saya terpancar keazaman seorang saksi, bukan sekadar seorang penyelidik. Saya sedar, misi saya kini adalah untuk mendedahkan kebenaran. Selepas mesyuarat, saya berazam dalam hati. Saya mesti mengesahkan kebenaran Laut Cina Selatan. Itulah tugas saya sebagai seorang saintis dan sebagai warga negara-negara ini. 3 hari selepas mesyuarat, pada pukul 4.30 pagi, saya berdiri di hadapan RV Perdana yang berlabuh di Pelabuhan Kuantan. Angin dingin menyapa wajah saya, tetapi hati saya lebih dingin. Kabus menyelubungi seluruh pelabuhan, dan hanya bunyi hon kapal dari jauh memecah kesunyian subuh. RV Perdana adalah kapal penyelidikan sepanjang kira-kira 64 meter dengan berat 1.400 tan kasar. Sejak dilancarkan pada tahun 1992, ia telah menjadi saksi hidup sejarah kelautan negara ini, merentasi Pasifik dan Lautan Hindi selama lebih 30 tahun dalam barisan hadapan penyelidikan sains marin. Tetapi hari ini, ia bukan sekadar penyelidikan biasa. Ia adalah misi khas untuk mengesahkan kebenaran. Saya mencatat baris pertama dalam buku log pelayaran. Misi, pengukuran dan rakaman visual struktur terumbu selar. Tangan saya menggeletar sedikit. Ini adalah kali pertama saya merasai ketegangan sebegini sepanjang 30 tahun kerjaya penyelidikan saya. Cik Zulaikha selesai menyemak peralatan terakhir dan melaporkan kepada saya. 3 kamera bawah air, sistem sonar beresolusi tinggi, sistem penentuan kedudukan GPS yang jitu. Semuanya berfungsi normal. Kapten Taufik bin Abdul Latif mengumumkan kesediaan untuk berlayar. Tepat pukul 5.00 pagi, RV Perdana perlahan-lahan meninggalkan Pelabuhan Kuantan. Lampu-lampu pelabuhan semakin menjauh, dan lautan yang luas mula menyelubungi kami. Perjalanan yang panjang selama kira-kira 12 jam dijangka ke titik sasaran di ZTSMC. Sepanjang pagi, RV Perdana bergerak merentasi Laut Cina Selatan. Menjelang tengah hari, warna air mula berubah sedikit demi sedikit. Dari warna kecoklatan pantai ke sian yang dalam, menandakan kami sedang menuju ke lautan dalam. Pada pukul 5.30 petang, kami akhirnya memasuki ZTSMC. Koordinat GPS menunjukkan sempadan zon dengan tepat. Tepat pada saat itu, pegawai radar memanggil saya dengan tergesa-gesa. 1 titik merah muncul di skrin radar. Sebuah kapal pengawal pantai China Coast Guard, CCG, sedang menghampiri kami. Kapten Taufik menilai situasi dengan tenang. Disahkan sebagai kapal CCG China, katanya. Jarak semakin rapat. Ketegangan menyelubungi kapal. Suara bahasa Mandarin kedengaran dari radio. Ia mengarahkan kapal penyelidikan Malaysia untuk berpatah balik serta-merta. Mereka mendakwa ini adalah perairan yang diuruskan oleh China. Saya mengambil radio dan menjawab dengan tenang. Ini adalah zon tindakan sementara Malaysia-China, lautan yang digunakan bersama oleh kedua-dua negara. Kami sedang menjalankan penyelidikan marin yang sah. Suara saya tidak menggeletar. Kapal CCG China itu terus mengekori kami. Mereka mengawasi setiap pergerakan RV Perdana seperti bayang-bayang sepanjang malam. Malam itu, kami tidak dapat tidur lena. Keesokan harinya, pukul 9.30 pagi,
struktur terumbu selar 1 mula kelihatan di ufuk. Akhirnya kami tiba di sasaran selepas pelayaran dan pengawasan yang panjang selama 12 jam. Pada ketika itu, pemandangan yang mengejutkan terbentang di hadapan kami. Terumbu selar 1 jauh lebih besar daripada yang kami sangka. Di atas platform sebesar padang bola, sebuah bangunan setinggi 3 tingkat didirikan dan landasan helikopter kelihatan jelas. Ia kelihatan seperti kemudahan ketenteraan yang terlalu sempurna untuk menjadi sebuah penternakan ikan. Cik Zulaikha memerhati melalui teleskop, melaporkan penemuan penting. Terdapat kemudahan yang kelihatan seperti tempat penyimpanan peralatan menyelam di sisi struktur, katanya. Dan beberapa kaki tangan sedang bergerak. Aktiviti yang tidak berkaitan dengan penternakan ikan selar sama sekali. Kami menurunkan kamera bawah air untuk merakam asas struktur di dasar laut. Cerucuk konkrit yang tertanam sedalam 30 meter disahkan. Ini adalah struktur kekal, bukan kemudahan sementara. Dakwaan Cina mengenai penternakan ikan adalah pembohongan semata-mata. Tetapi keadaan berubah dengan pantas. Isyarat baharu muncul di radar. 2 lagi kapal CCG China dari arah Qingdao diubah ke arah yang lebih relevan, seperti Hainan atau pangkalan terdekat, sedang menghampiri. Mereka datang dengan kelajuan 25 knot. Sekitar pukul 10.00 pagi, sokongan APMM kami tiba. Pegawai radar melaporkan bahwa sebuah kapal peronda APMM sedang menghampiri dari arah timur. Situasi menjadi semakin rumit. Menjelang tengah hari, kapal-kapal dari kedua-dua belah pihak berpusu-pusu di sekitar struktur terumbu selar. 3 kapal CCG Cina, 1 kapal APMM Malaysia, dan RV Perdana, sejumlah 5 kapal berhadapan dalam ketegangan. Tetapi saya tidak boleh berputus asa. Saya perlu mengesahkan struktur terumbu selar 2 juga. Saya mengarahkan Kapten Taufik untuk bergerak ke lokasi nombor 2. Kapten memberi amaran bahawa ia berbahaya, tetapi saya berkeras. Terumbu selar 2 lebih mengejutkan daripada yang pertama. Ia berskala lebih besar dan dilengkapi dengan lebih banyak kemudahan. Terdapat struktur kubah yang kelihatan seperti antena radar. Ini jelas merupakan kemudahan ketenteraan. Menjelang petang, RV Perdana dan kapal APMM Malaysia mula berundur ke arah semenanjung Malaysia. Namun, kapal-kapal CCG Cina terus mengekori, sehingga ke akhirnya, kapal-kapal merah Cina itu mengekori kami tanpa henti. Ia adalah pengejaran dan pengawasan yang berlangsung selama 15 jam. Kapal-kapal kedua-dua negara menghampiri antara satu sama lain sehingga jarak 3 kilometer. Walaupun tiada tembakan dilepaskan, ketegangan dan tekanan yang dirasakan tidak ubah seperti peperangan sebenar. Kapal-kapal China tidak berhenti mengekori sehingga kami benar-benar meninggalkan ZTSMC. Kegigihan mereka membuatkan saya meremang. Saya mengarahkan Cik Zulaikha, rekodkan semuanya. Inilah cara kita mempertahankan kebenaran. Dengan tangan yang menggeletar, beliau menekan butang kamera, merakam setiap saat selama 15 jam. Dalam perjalanan pulang, saya yakin, struktur terumbu selar sama sekali bukan penternakan ikan. Ia adalah pangkalan hadapan untuk mengawasi dan mengawal Laut Cina Selatan. Saya kini perlu melaporkan kebenaran yang tepat kepada kerajaan. Konfrontasi selama 15 jam itu adalah buktinya. Tiba di Pelabuhan Kuantan pada pukul 8.00 malam keesokan harinya, selepas konfrontasi panjang selama 15 jam. Apabila enjin RV Perdana berhenti, kesunyian pelabuhan menyelubungi saya. Tetapi fikiran saya masih dipenuhi bunyi ombak Laut Cina Selatan. Lampu merah kapal CCG Cina masih jelas di mata saya. Kapten Taufik, dengan wajah letih, mendekati saya. Beliau berkata, ini adalah ketegangan kali pertama dirasai sepanjang 30 tahun pengalaman pelayaran beliau. Cik Zulaikha menggenggam kemas kamera di tangannya. Di dalamnya terdapat video dan foto yang direkam selama 15 jam. Saya terus menuju ke institut. Walaupun sudah larut malam, mesyuarat kecemasan perlu diadakan. Apa yang berlaku di Laut Cina Selatan mesti dilaporkan segera kepada kerajaan. Saya memasang lampu pejabat dan duduk di hadapan komputer. Tangan saya menggeletar sedikit. Saya menyemak semula bahan yang dirakam oleh Cik Zulaikha, satu persatu. Landasan helikopter terumbu selar 1, antena komunikasi, tempat penyimpanan peralatan menyelam, kubah radar terumbu selar 2, kren besar, kemudahan sambungan kabel bawah laut. Semua ini jauh daripada penternakan ikan. Ini adalah kemudahan ketenteraan yang jelas. Pukul 2 Selasa pagi, bilik mesyuarat kecemasan kerajaan yang dipanggil tergesa-gesa dipenuhi dengan ketegangan.
Pegawai dari Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Kementah, KLN, dan agensi perisikan, ejen-ejen perisikan, semuanya berkumpul. Saya meletakkan laporan di atas meja. Setelah menarik nafas, saya berkata, terumbu selar 1 dan 2 bukan penternakan ikan. Saya mengesahkan kaki tangan penyelam, tangki oksigen, dan peralatan komunikasi berprestasi tinggi di dalamnya. Terutamanya, terumbu selar 2 dilengkapi dengan kemudahan radar. Encik Hafiz, pengarah strategi Kementah, melemparkan soalan yang tajam. Adakah terdapat bukti yang pasti bahawa ini adalah kemudahan ketenteraan? Saya memaparkan foto resolusi tinggi yang dirakam oleh Cik Zulaikha di skrin. Struktur terumbu selar yang muncul di skrin amat mengejutkan. Platform sebesar padang bola, bangunan 3 tingkat, landasan helikopter, kren besar, antena komunikasi. Semuanya disusun dengan sempurna. Dan bukti yang paling penting ialah asas konkrit yang tertanam sedalam 30 meter di dasar laut. Saya menjelaskan dengan tenang. Hasil analisis saintifik membuktikan dakwaan China tentang penternakan ikan selar adalah palsu sama sekali. Saya menegaskan bahawa suhu air Laut China Selatan tidak sesuai untuk penternakan ikan pada skala yang didakwa mereka. Dato Sri Mustafa, Ketua Pengarah Asia Tenggara KLN, sekali lagi menunjukkan rasa keberatan. Beliau berkata, bukti kukuh masih kurang, dan sebarang tindakan terburu-buru adalah berisiko. Beliau bimbang tentang pergeseran diplomatik dengan China. Pendirian beliau adalah untuk mengelakkan provokasi yang tidak perlu. Tetapi Encik Hafiz berbeza. Jika ia adalah kemudahan ketenteraan musuh, ia adalah ancaman langsung kepada keselamatan kita, katanya. Beliau menegaskan ia berada pada kedudukan yang boleh mengawasi dan mengawal laluan Laut China Selatan. Saya memukul meja dan meninggikan suara saya. Jika kita berdiam diri, mereka akan membina satu lagi, saya menjerit. Sama seperti mereka menambah struktur berbentuk pelantar minyak pada tahun 2022. Pada 26 Februari lalu, mereka juga telah menghalang RV Perdana daripada menjalankan pemeriksaan ke atas struktur itu, tambah saya. Udara di bilik mesyuarat membeku. Semua mata tertumpu kepada saya. Saya menambah kata-kata terakhir. Laut China Selatan kelihatan tenang, tetapi ia sudah pun diceroboh. Pegawai perisikan memberikan maklumat penting. Center for Strategic and International Studies, CSIS, di Amerika Syarikat sudah pun memberi perhatian kepada isu ini. Analisis mereka menunjukkan China menggunakan strategi yang sama di Laut China Selatan, seperti yang mereka gunakan di Laut China Timur. Mendengar kata-kata itu, saya meremang. Saya teringat bagaimana China membina 7 pulau buatan di Laut China Selatan, memasang landasan kapal terbang dan pangkalan radar. Walaupun dihukum tidak sah oleh Mahkamah Antarabangsa pada 2016, China masih kekal di sana. Encik Hafiz berkata dengan nada yang berat, masalah Laut China Selatan hanyalah soal masa sebelum ia menjadi ulang tayang di sini. Saya menjawab dengan lebih mendesak. Kita tidak melihat masa lalu sekarang. Kita melihat tayangan semula berita masa depan, kata saya. Dato Sri Mustafa masih berhati-hati. Beliau mencadangkan penyelesaian diplomatik harus diutamakan, menyelesaikan masalah melalui dialog dengan China. Tetapi saya membantah, kita hanya berdialog selama 7 tahun. Apa hasilnya? Tanya saya. Selepas terumbu selar 1, ada terumbu selar 2, dan pada 2022 ada tambahan pelantar minyak. Fakta di lapangan terus terkumpul semasa kita berdialog, tegas saya. Mesyuarat berterusan sehingga pukul 4.00 pagi. Kesimpulannya jelas. Kita tidak boleh berdiam diri lagi. Namun, pendapat berbeza mengenai tindak balas yang spesifik. Saya mencadangkan, mari kita buktikan dengan cara kita. Berjuang dengan data dan rekod, bukan dengan peluru atau meriam, kata saya. Kita akan memberitahu kebenaran kepada masyarakat antarabangsa melalui bukti saintifik dan data objektif. Encik Hafiz bersetuju. Perang abad ke-21 bukanlah pertembungan fizikal, tetapi perjuangan maklumat dan pendapat umum, katanya. Senjata terkuat kita adalah kebenaran. Apabila saya kembali ke institut selepas mesyuarat, matahari sudah terbit. Laut China Selatan yang kelihatan di luar tingkap kelihatan damai. Tetapi saya dapat merasakan ketegangan tersembunyi di bawahnya. Cik Zulaikha membawa laporan analisis yang disiapkan sepanjang malam. Ia adalah hasil gabungan imej satelit dan data rakaman di lapangan. Skala sebenar dan status kemudahan struktur terumbu selar telah dirumuskan secara terperinci. Saya bergumam sambil melihat laporan itu. Ini bukan sains. Ini adalah perang rekod.
Saya berpendapat tugas kami adalah meninggalkan kebenaran, bersedia apabila sejarah memanggil kami sebagai saksi. Petang itu, saya membuat keputusan penting. Saya akan menerbitkan kertas kerja dalam jurnal akademik antarabangsa. Kertas penyelidikan mengenai analisis saintifik dan penilaian kesan alam sekitar struktur terumbu selar di Laut Cina Selatan. Melalui ini, saya ingin menyampaikan fakta objektif kepada masyarakat antarabangsa. 3 hari selepas mesyuarat kecemasan kerajaan, satu mesyuarat strategi tertutup diadakan di Perdana Putra. Pukul 9.00 pagi. Buat pertama kalinya, saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN di Perdana Putra. Pegawai dari pelbagai kementerian semuanya berkumpul, 1 detik bersejarah. Di skrin besar di hadapan bilik mesyuarat, tajuk muncul, Senario Tindak Balas Laut Cina Selatan, 3 fasa. Ketua Pengarah MKN memulakan mesyuarat dengan wajah serius. Fasa 1, Tindak Balas Diplomatik. Mencari penyelesaian melalui penyesuaian semula Perjanjian Perikanan Malaysia-China. 2001. Datuk Seri Mustafa KLN menjelaskan, mereka akan menuntut pembongkaran struktur terumbu selar melalui perundingan peringkat tinggi dengan China. Namun, saya skeptikal. Saya menunjukkan bahawa usaha diplomatik selama 7 tahun telah menghasilkan penambahan terumbu selar 2 dan struktur pelantar minyak. Saya menegaskan bahawa fakta di lapangan hanya terkumpul semasa berdialog. Fasa 2. Tindak balas teknikal. Memperluas rangkaian pengawasan marin di Laut Cina Selatan secara besar-besaran. Encik Hafiz Kementah memberi taklimat. Mereka akan mewujudkan sistem pemantauan 24 jam dengan menggunakan sistem radar canggih dan kenderaan pengawasan tanpa pemandu. Saya sangat bersetuju dengan pendekatan ini. Saya berpendapat pengawasan saintifik adalah tindak balas yang paling berkesan yang boleh kita lakukan. Kita boleh menjejaki dan merekodkan aktiviti terumbu selar secara real time. Fasa 3 adalah yang paling penting, strategi pendedahan data antarabangsa. Saya berdiri dan berkata dengan penuh semangat, kita tidak akan berjuang dengan peluru. Kita akan menembak dengan data. Ketua Pengarah MKN menunjukkan minat. Apakah kaedah spesifiknya? Tanya beliau. Saya menerangkan rancangan yang telah saya sediakan. Kami akan menyediakan data objektif kepada Persatuan Undang-Undang Laut Antarabangsa, Suruhanjaya Undang-Undang Laut PBB, dan Badan Pemikir Utama. Encik Hafiz melemparkan soalan tajam. Adakah anda percaya rekod boleh menjadi perisai? Saya menjawab dengan yakin. Ya. Apa yang kita perlukan sekarang adalah bukti, bukan kata-kata. Suasana bilik mesyuarat mula berubah. Pegawai perisikan memberikan maklumat yang menarik. CSIS, DAS sudah memerhati dengan teliti situasi Laut Cina Selatan. Mereka berkata, jika data objektif diberikan, ia boleh menarik perhatian antarabangsa. Datuk Seri Mustafa juga mula berubah fikiran. Beliau mengakui bahawa menggabungkan tekanan diplomatik dengan bukti saintifik adalah strategi yang baik. Beliau berkata, kerjasama serantau boleh digunakan untuk mendesak China mematuhi undang-undang antarabangsa. Malam itu, saya menghabiskan masa di institut. Bersama Cik Zulaikha, saya menganalisis data satelit dengan teliti. Proses perubahan selama 7 tahun, dari 2018 hingga 2025, disusun mengikut siri masa. Setiap koordinat membentuk cap jari Laut Cina Selatan. Model 3D struktur terumbu selar terpapar di skrin komputer. Saiz tepat, susunan, dan status kemudahan dapat dilihat sepintas lalu. Saya berpendapat data yang begitu jitu tidak akan dapat dibantah oleh sesiapa. Cik Zulaikha melaporkan penemuan baharu. Aktiviti dasar laut yang mencurigakan dikesan di sekitar struktur terumbu selar dalam imej satelit terkini. Pergerakan itu dipercayai adalah kerja pemasangan kabel bawah laut. Saya meremang. Jika kabel bawah laut disambungkan, struktur terumbu selar akan mempunyai rangkaian komunikasi yang lengkap. Ia boleh berkembang daripada pangkalan pengawasan biasa kepada pusat kawalan. Pukul 3.00 pagi, saya bergumam, ini bukan sains, ini adalah perang rekod. Apa yang kami lakukan kini bukan sekadar penyelidikan. Ia adalah pengumpulan bukti untuk generasi akan datang. Keesokan harinya, saya memberikan tugas khas kepada Cik Zulaikha, membina sistem untuk menjejaki semua perubahan di sekitar struktur terumbu selar secara real time. Ia adalah sistem pemantauan 24 jam yang menggabungkan imej satelit dan data sensor marin. Seminggu kemudian, hasil pertama diterbitkan. Laporan analisis komprehensif struktur terumbu selar Laut Cina Selatan.
Ia adalah dokumen yang luas sebanyak 200 muka surat. Ia mengandungi data saintifik, imej satelit, dan analisis undang-undang antarabangsa. Laporan ini mengandungi bukti yang menentukan. Model 3D tepat struktur terumbu selar, kesan pemasangan kabel bawah laut, dan proses pengembangan selama 7 tahun disusun dalam siri masa. Ia adalah data objektif, yang tidak dapat dibantah oleh sesiapa. Saya menghubungi editor jurnal akademik oseanografi antarabangsa untuk mengemukakan kertas kerja. Pada masa yang sama, saya menghubungi media utama seperti BBC, CNN, dan NHK. Saya yakin analisis saintifik berdasarkan fakta objektif boleh menarik perhatian antarabangsa. Encik Hafiz bersetuju. Beliau berkata, kunci penyelesaian konflik abad ke-21 bukanlah kekuatan ketenteraan, tetapi kekuatan maklumat. Beliau menambah, fakta objektif dan asas saintifik adalah senjata yang paling kuat. Datuk Seri Mustafa akhirnya yakin. Beliau mengakui gabungan diplomasi dan sains boleh menjadi kejayaan baharu. Beliau berkata, adalah penting untuk menjadikan pendapat umum antarabangsa memihak kepada kita. Saya melihat laporan itu dan yakin. Sekarang, perjuangan sebenar akan bermula, tetapi kami sudah bersedia. Kami memegang senjata terkuat di tangan kami, kebenaran. Cik Zulaikha merumuskan data terakhir dan berkata, Dr. Iskandar, sekarang dunia akan tahu. Saya mengangguk dan menjawab, ya, kebenaran pasti akan terdedah. Seminggu selepas strategi tindak balas Laut Cina Selatan dilancarkan, saya menghadiri taklimat khas yang diminta oleh agensi perisikan. Pukul 10.00 pagi, saya memasuki bilik mesyuarat bawah tanah agensi perisikan negara NIO di Kuala Lumpur. Di skrin besar, video yang biasa dimainkan. Ia adalah dokumentari Laut Cina Selatan yang dihasilkan oleh BBC. Adegan mengejutkan terbentang di skrin. 7 pulau buatan manusia yang besar menjulang di tengah lautan, landasan kapal terbang sepanjang 3 km, dan pangkalan radar canggih kelihatan jelas. Tempat-tempat ini hanya terumbu karang kecil 10 tahun yang lalu. Penganalisis perisikan memulakan penjelasannya. Ia adalah kerja penambakan berskala besar yang dilakukan oleh China dari 2009 hingga 2016 di Laut Cina Selatan. 7 titik di Kepulauan Spratly ditambak, membina sejumlah 1.200 hektar pulau buatan. Saya meremang sambil melihat skrin. Terumbu Fiery Cross, terumbu Subi, terumbu Mischief. Semua tempat ini kini telah berubah menjadi pangkalan tentera Cina. Landasan kapal terbang untuk jet pejuang dan pelancar peluru berpandu telah dipasang. Datuk Seri Mustafa KLN berkata dengan suara yang berat. Mahkamah Antarabangsa di The Hague memutuskan tuntutan Cina ke atas Laut Cina Selatan sebagai tidak sah pada 2016, tetapi ia tidak berguna, katanya. Cina tidak mengiktiraf keputusan itu dan masih menduduki kawasan tersebut. Saya mengeluh panjang. Undang-undang antarabangsa dan keputusan Mahkamah Antarabangsa adalah tidak berdaya di hadapan kuasa sebenar. Cina mewujudkan fakta di lapangan dan kemudian mengabaikan bantahan masyarakat antarabangsa. Penganalisis perisikan membentangkan bahan yang lebih mengejutkan. Terjemahan dokumen strategi maritim Cina. Kandungannya adalah untuk meluaskan pengaruh secara berperingkat, bermula dari Laut Cina Selatan ke Laut Cina Timur dan seterusnya ke Laut Cina Selatan kita. Peta yang muncul di skrin amat menyeramkan. Ia adalah peta jalan pengembangan maritim Cina yang ditandakan dengan warna merah. Fasa 1, Laut Cina Selatan. Fasa 2, Laut Cina Timur. Fasa 3, Laut Cina Selatan. Saya sadar bahwa situasi yang kami hadapi kini adalah sebahagian daripada senario yang telah dirancang. Encik Hafiz kementah, menganalisis dengan tenang. Hanya soal masa sebelum Laut Cina Selatan kita menjadi ulang tayang Laut Cina Selatan, katanya. Beliau memberi amaran bahwa jika struktur terumbu selar terus diperluaskan, ia akhirnya akan berkembang menjadi pangkalan tentera. Saya menjawab dengan lebih mendesak. Kita tidak melihat masa lalu sekarang. Kita melihat tayangan semula berita masa depan, kata saya. Saya menegaskan perkara yang sama boleh berlaku di perairan kita 10 tahun dari sekarang. Semasa taklimat berterusan, bukti yang lebih spesifik dibentangkan. Taktik yang digunakan oleh Cina di Laut Cina Selatan dan proses pembinaan struktur terumbu selar di perairan kita adalah sangat serupa. Mula-mula, mendirikan struktur sambil mendakwa ia adalah kemudahan awam, dan kemudian menambah kemudahan ketenteraan secara beransur-ansur. Pegawai perisikan mendedahkan maklumat terkini. Laporan analisis yang dikeluarkan oleh CSIS DAS. Kesimpulannya,
China menggunakan strategi yang sama di perairan kita seperti di Laut Cina Selatan. Mereka menamakannya taktik fakta di lapangan melalui pengembangan beransur-ansur. Saya membaca laporan itu dan perasaan marah meluap. Semasa kita percaya dakwaan China tentang penternakan ikan selama 7 tahun, mereka secara beransur-ansur meletakkan asas untuk menguasai Laut Cina Selatan. Imej satelit dari 2018 hingga 2025 muncul di skrin mengikut siri masa. Proses pembinaan terumbu selar 1, penambahan terumbu selar 2, dan struktur pelantar minyak pada 2022. Apa yang berlaku di Laut Cina Selatan sedang diulang di perairan kita. Dato Sri Mustafa menunjukkan wajah bimbang. Beliau mengakui bahwa, melihat kes Laut Cina Selatan, penyelesaian diplomatik mempunyai batasannya. Undang-undang antarabangsa dan pendapat antarabangsa juga tidak berdaya di hadapan fakta di lapangan. Saya melihat ini sebagai peluang. Itulah sebabnya kita perlu mengambil pendekatan yang berbeza, tegas saya. Saya menunjukkan bahwa di Laut Cina Selatan, masyarakat antarabangsa hanya menyedari masalah itu setelah China sudah pun mewujudkan fakta di lapangan. Tetapi perairan kita berbeza, saya menegaskan. Kita menemui masalah di peringkat awal dan memperoleh bukti objektif. Sekarang, kita mempunyai peluang untuk memberi amaran kepada masyarakat antarabangsa lebih awal. Encik Hafiz bersetuju. Tindak balas pencegahan adalah jauh lebih berkesan daripada tindak balas selepas kejadian, katanya. Beliau menekankan bahawa kita mesti menerapkan pelajaran Laut Cina Selatan ke perairan kita. Pegawai perisikan membuat cadangan yang menarik. Mengkaji kemungkinan bersekutu dengan pihak yang terlibat dalam pertikaian Laut Cina Selatan seperti Filipina, Vietnam, dan negara-negara lain. Idea untuk membentuk perikatan antarabangsa untuk bertindak balas secara kolektif terhadap ekspansionisme maritim China. Saya sangat menyokong cadangan itu. Saya berpendapat bahawa kerjasama antarabangsa berdasarkan data saintifik akan memberi tekanan yang besar kepada China. Harapan muncul bahawa kita tidak perlu berjuang bersendirian lagi. Menjelang akhir taklimat, video terakhir dimainkan di skrin. Ia adalah pemandangan Laut Cina Selatan pada masa kini. Jet pejuang China berlepas dan mendarat di landasan pulau buatan, dan kapal perang berpatroli, Laut Cina Selatan, yang telah menjadi lautan milik China sepenuhnya. Saya melihat video itu dan berazam. Laut Cina Selatan tidak boleh dibiarkan menjadi seperti Laut Cina Selatan. Saya berpendapat bahawa apa yang kami lakukan sekarang bukan sekadar penyelidikan, tetapi perjuangan untuk masa depan. Selepas meninggalkan bilik mesyuarat, Datuk Seri Mustafa berkata kepada saya, "Dr. Iskandar, Anda betul," katanya. Beliau mengakui kami sedang melihat berita masa depan, dan beliau menambah, ini mungkin peluang terakhir untuk mengubah masa depan itu. Petang itu, saya kembali ke institut dan memberikan tugas baharu kepada Cik Zulaikha, membuat analisis perbandingan antara Laut Cina Selatan dan perairan kita. Menganalisis persamaan dan perbezaan antara kedua-dua kes secara objektif untuk menyampaikan amaran kepada masyarakat antarabangsa. Cik Zulaikha menjawab dengan penuh semangat. Ini adalah kerja yang sangat diperlukan, katanya, dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Di matanya, saya dapat membaca keazaman generasi muda. Malam itu, saya menyemak semula bahan berkaitan Laut Cina Selatan. Strategi China adalah konsisten dan teliti. Tetapi kami mempunyai senjata yang tidak mereka miliki. Kebenaran, sains, dan kepercayaan terhadap undang-undang antarabangsa. 29 Oktober 2025, sidang kemuncak APEC diadakan di Malaysia. Saya menyaksikan siaran langsung dari pejabat institut di Kuala Lumpur. Pukul 3.00 petang, mesyuarat dua hala antara Presiden Malaysia dan Presiden Amerika Syarikat bermula. Di tengah-tengah kilatan flash media di seluruh dunia, detik bersejarah berlaku. Suasana mesyuarat serius. Kedua-dua pemimpin duduk berhadapan di meja dengan bendera kedua-dua negara diletakkan bersebelahan. Bunyi kamera kedengaran tanpa henti, tetapi saya hanya menumpukan pada pergerakan bibir Presiden. 30 minit kemudian, sidang media bersama bermula. Presiden Malaysia naik ke podium dan berdiri di hadapan mikrofon. Pada saat itu, jantung saya berdegup kencang. Semua data dan analisis yang kami kumpulkan selama 3 bulan adalah untuk saat ini. Suara Presiden bergema di Dewan Sidang. Beliau secara terbuka meminta keputusan Presiden Asalakas untuk membekalkan bahan api kapal selam berkuasa nuklear kepada kita. Beliau menjelaskan bahawa ia adalah perlu untuk bertindak balas terhadap persekitaran keselamatan dan selaras dengan pengukuhan Perikatan Malaysia AS.
Beliau menekankan bahawa jika beberapa kapal selam berkuasa nuklear dibina dan digunakan untuk pertahanan maritim di Laut Cina Selatan dan kawasan lain, beban as juga dapat dikurangkan dengan ketara. Ini adalah kali pertama kerajaan secara rasmi menyatakan hasrat untuk memperoleh kapal selam berkuasa nuklear. Dan akhirnya, kenyataan utama muncul. Beliau meminta agar arahan diberikan untuk kemajuan perundingan substantif mengenai isu pemprosesan semula bahan api nuklear terpakai dan pengayaan uranium. Beliau juga secara spesifik menyebut tentang semakan semula perjanjian kerjasama nuklear. Dewan Sidang Media riuh. Wartawan dari pelbagai negara segera mengangkat tangan dan menyoal. Ketua Pengarah MKN menjelaskan dalam taklimat, Presiden AS juga bersetuju dengan keperluan itu, katanya. Beliau menyampaikan bahawa Presiden AS bersetuju bahawa Malaysia memerlukan keupayaan kapal selam berkuasa nuklear berikutan perubahan keadaan dan bersetuju untuk meneruskan perundingan susulan. Presiden AS membalas bahawa untuk menangani ancaman serantau diubah dari Korea Utara adalah perlu untuk meningkatkan daya pencegahan Perikatan Malaysia AS. Ia bermakna beliau memahami sepenuhnya kebimbangan keselamatan Malaysia sebagai negara bersekutu. Kedua-dua negara berjanji untuk menjalankan perundingan susulan dengan pantas. Saya melihat skrin TV, dada saya berdebar. Saya tahu semua data struktur terumbu selar yang kami kumpulkan selama 3 bulan telah mempengaruhi keputusan ini. Ia adalah saat di mana rekod seorang saintis membawa kepada keputusan negara. Sebaik sahaja sidang media berakhir, media di seluruh dunia melaporkan berita tergempar itu. CNN menilai ia sebagai pilihan strategik Malaysia. BBC menganalisisnya sebagai perubahan dalam keseimbangan maritim Asia Tenggara. NHK melaporkan bantahan China dijangka. Saya menghubungi Cik Zulaikha. Saya mengajaknya untuk menyaksikan detik bersejarah itu bersama. Beliau juga bergegas ke institut. Kami menonton berita itu bersama-sama, merasa terharu. Malam itu, reaksi China mula muncul. Jurucakap Kementerian Luar China mengadakan taklimat kecemasan. Mereka mengecam bahawa pembangunan kapal selam berkuasa nuklear oleh Malaysia akan menimbulkan ketidakstabilan serantau. Mereka memberi amaran bahawa pemindahan teknologi nuklear boleh mencetuskan perlumbaan senjata. Tetapi saya dapat membaca keresahan dan kekeliruan di wajah pegawai China. Reaksi mereka tidak sekuat yang dijangka. Sebaliknya, ia berhati-hati dan terhitung. Ia bermakna mereka juga menyedari perubahan yang akan dibawa oleh kapal selam berkuasa nuklear. Wartawan mengerumuni di hadapan bangunan Kementerian Luar di Beijing. Tetapi pegawai China hanya mengulangi pendirian berprinsip. Hanya komen biasa bahawa ia adalah tindakan yang mengancam keamanan dan kestabilan. Saya menganalisis tindak balas mereka. Jika China benar-benar yakin, mereka akan membantah dengan lebih keras. Tetapi reaksi sekarang adalah bukti bahawa mereka sebenarnya terkejut. Memikirkan implikasi kapal selam berkuasa nuklear, saya faham. Keupayaan untuk beroperasi di bawah air selama 3 bulan bermakna semua aktiviti maritim China boleh diawasi. Kapal-kapal yang berlepas dari pangkalan di Hainan, pergerakan tentera di Semenanjung Leizhou, dan pergerakan di seluruh Laut Cina Selatan, semuanya akan berada di bawah pengawasan. Cik Zulaikha membentangkan analisis menarik. Beliau telah mengira kawasan laut yang boleh diliputi oleh satu kapal selam berkuasa nuklear. Seluruh Laut Cina Selatan dan bahagian utara Laut Cina Timur boleh dipantau. Beliau menambah, struktur terumbu selar sudah tentu berada dalam lingkungan pengawasan. Saya sedar, China tidak akan dapat lagi memanggil Laut Cina Selatan sebagai lautan milik mereka. Lautan yang diawasi bukanlah lautan milik sendiri. Mata yang tidak kelihatan sentiasa memerhati, itu sudah cukup untuk kesan pencegahan. Reaksi masyarakat antarabangsa juga pelbagai. Jepun menyatakan pemahaman terhadap pilihan Malaysia. Australia menilai ia sebagai langkah yang tidak dapat dielakkan untuk kestabilan serantau. Sementara itu, Rusia menyatakan kebimbangan, tetapi tidak membantah keras. Reaksi yang paling ketara datang dari negara-negara Asia Tenggara. Filipina dan Vietnam menyatakan sokongan terhadap keputusan Malaysia. Bagi mereka yang menghadapi tekanan China di Laut Cina Selatan, tindak balas Malaysia kelihatan penuh harapan. Lewat malam itu, saya membuka semula pelan reka bentuk sistem pengawasan Laut Cina Selatan di meja saya. Apa yang kelihatan seperti mimpi 6 bulan lalu kini menjadi kenyataan. Ia adalah detik di mana pemerhatian saintis berkembang menjadi strategi negara. Keputusan APEC bukan hanya pengisytiharan diplomatik. Ia adalah permulaan era baharu untuk mempertahankan Laut Cina Selatan.
Ia adalah ungkapan keazaman untuk tidak lagi hanya melihat perubahan status quo secara unilateral oleh China. Cik Zulaikha berkata sebagai penutup, Dr. Iskandar, sekarang keseimbangan benar-benar akan berubah. Saya mengangguk dan menjawab, ya, sekarang keseimbangan akan berubah di bawah laut. Di luar tingkap, Laut Cina Selatan kelihatan. Di bawah lautan yang damai itu, sejarah baharu sedang bermula. Ia adalah saat di mana senjata yang tidak kelihatan muncul dalam peperangan yang tidak kelihatan. Saya mencatat baris terakhir dalam buku harian saya. Hari ini, masa depan Laut Cina Selatan telah berubah. Selepas pengumuman perundingan kapal selam berkuasa nuklear APEC, perubahan mula dikesan. Saya sedang menganalisis data pengawasan marin real-time di Institut. Cik Zulaikha memanggil saya dengan tergesa-gesa, mengatakan beliau menemui pola yang menarik. Graf yang muncul di skrin komputer amat mengejutkan. Kekerapan aktiviti kapal Cina di sekitar struktur terumbu selar telah berubah secara mendadak. Sepanjang seminggu lalu, rondaan malam berkurang separuh daripada biasa. Lebih menarik lagi adalah pola pergerakan kapal-kapal itu. Mereka tidak lagi berlama-lama berhampiran struktur terumbu selar seperti dahulu, tetapi hanya melintas dengan pantas. Seolah-olah mereka sedar akan sesuatu. Cik Zulaikha menunjukkan analisis terperinci. Perubahan yang paling ketara adalah di sekitar terumbu selar 2. Kapal pengawal yang biasanya sentiasa berada di situ selama 24 jam telah berkurangan kepada 12 jam. Dan mereka kebanyakannya aktif pada waktu siang sahaja. Saya merenung makna perubahan ini. China telah membantah secara rasmi, tetapi sebenarnya mereka mengehadkan aktiviti. Kesan psikologi telah pun muncul, walaupun kapal selam berkuasa nuklear belum dikerahkan secara operasi. Beberapa hari kemudian, bukti yang lebih konkret diperoleh. Data yang disediakan oleh syarikat analisis satelit profesional. Laporan bahawa kerja pengembangan yang sedang dijalankan di struktur terumbu selar telah dihentikan. Pegawai perisikan menyampaikan maklumat tambahan. Terdapat maklumat perisikan bahawa penilaian semula strategi Laut Cina Selatan sedang dijalankan di dalam China. Analisis menunjukkan mereka terkejut kerana tindak balas Malaysia lebih sistematik dan mendapat sokongan antarabangsa daripada yang dijangkakan. Sementara itu, pergerakan antarabangsa juga menjadi aktif. Menteri Luar Filipina melawat Kuala Lumpur dan meminta kerjasama dalam teknologi pengawasan marin. Bagi Filipina, yang menghadapi tekanan China di Laut Cina Selatan, pendekatan Malaysia kelihatan menarik. Vietnam juga menunjukkan minat yang sama. Institut Penyelidikan Marin Vietnam menghantar surat rasmi meminta pertukaran teknologi. Mereka menunjukkan minat yang besar terhadap pendekatan tindak balas berasaskan data saintifik. Dato Sri Mustafa KLN menjelaskan dalam taklimat, negara-negara Asia Tenggara berusaha mencontohi model pengawasan marin Malaysia. Beliau menambah, mereka menumpukan perhatian kepada penyelesaian masalah melalui pendekatan saintifik berbanding konfrontasi ketenteraan. Saya sangat teruja dengan kemungkinan perikatan antarabangsa ini. Saya berpendapat bahawa usaha kami yang bermula di perairan kita boleh membantu menyelesaikan konflik maritim di kawasan lain. Beberapa hari kemudian, berita yang tidak dijangka sampai. Agensi Keselamatan Pantai Jepun meminta perkongsian maklumat mengenai sistem pengawasan marin Malaysia. Mereka ingin merujuk kepada pengalaman Malaysia kerana menghadapi masalah yang sama di Laut Cina Timur. Encik Hafiz Kementah menganalisis. Tindak balas Malaysia menunjukkan kemungkinan baharu kepada negara-negara lain di rantau ini. Negara-negara yang sebelum ini bertindak balas secara individu terhadap pengembangan maritim China mula merasakan keperluan untuk bertindak balas secara kolektif. Perubahan menarik lain turut dikesan. Nada media rasmi China berubah secara halus. Pada mulanya mereka mengecam Malaysia secara langsung. Tetapi kini mereka menggunakan frasa abstrak seperti keamanan dan kestabilan serantau. Cik Zulaikha melaporkan hasil analisis media China. Sebutan mengenai struktur terumbu selar telah berkurangan dengan ketara. Sebaliknya, bilangan artikel yang menekankan keperluan untuk kerjasama maritim umum telah meningkat. Saya menilai perubahan ini secara keseluruhan. Ia adalah isyarat bahawa China sedang menilai semula strategi mereka. Kemungkinan besar mereka mencari cara lain daripada menggunakan kekerasan. Agensi perisikan menyediakan analisis tambahan. Terdapat maklumat bahawa pendapat dalam kalangan tentera China berbeza mengenai strategi Laut Cina Selatan. Ada yang berpendapat strategi perlu diubah kerana mereka memandang rendah tindak balas Malaysia. Malam itu, saya menganalisis data bulan lalu secara komprehensif bersama Cik Zulaikha. Kesimpulannya jelas.
Pengumuman kapal selam berkuasa nuklear Malaysia benar-benar membawa perubahan di lapangan. Bukan sahaja pola aktiviti kapal China yang berubah, penghentian pengembangan terumbu selar, penilaian semula strategi dalaman China, dan peningkatan perhatian antarabangsa, kesan berantai berlaku. Cik Zulaikha berkata sebagai penutup, Dr. Iskandar, saya rasa keseimbangan benar-benar berubah. Beliau menambah, ini menunjukkan bahawa keadaan boleh diubah tanpa pertembungan fizikal. Saya mengangguk dan menjawab, ya, penyelesaian abad ke-21 berfungsi. Saya berpendapat ia adalah bentuk pencegahan baharu yang dicipta oleh data, sains, dan perikatan antarabangsa. Malam itu saya mencatat dalam buku harian saya, gelombang yang tidak kelihatan sedang mengubah peta Laut Cina Selatan secara senyap. Saya merekodkan bahawa pengiraan China mula berubah. Selepas pengumuman perundingan kapal selam berkuasa nuklear, saya menaiki RV perdana sekali lagi. Kali ini, untuk tujuan yang berbeza. Pelayaran pertama untuk pemeriksaan berkala sistem pengawasan Laut Cina Selatan. Pukul 5.06 pagi, di dek RV perdana yang berlepas dari Pelabuhan Kuantan, saya mengenang kembali masa lalu. Pelampung berkelip dalam cahaya matahari pagi, dan matahari perlahan-lahan terbit di ufuk. Perasaan saya sama sekali berbeza daripada pelayaran pertama. Pada masa itu, saya dipenuhi keresahan dan ketegangan, tetapi sekarang hati saya dipenuhi keyakinan yang tenang. Cik Zulaikha berdiri di sebelah saya, menyemak peralatan baharu. Kali ini, RV perdana dilengkapi dengan sistem pengawasan marin yang paling canggih. Sistem penghantaran data real-time, peralatan akustik bawah air beresolusi tinggi, dan rangkaian pengawasan yang disambungkan dengan satelit, semuanya sempurna. Pukul 10.00 pagi, kami tiba di perairan struktur terumbu selar. Pemandangan yang terbentang di hadapan kami adalah berbeza sama sekali daripada 8 bulan yang lalu. Tiada kapal CCG China kelihatan. Kapal-kapal yang biasanya muncul sebelum kami sempat menghampiri tiada di mana-mana. Kapten Taufik berkata dengan hairan, ini kali pertama ia begitu sunyi. Saya tahu dengan tepat maksud perubahan itu. Ia adalah bukti bahawa daya pencegahan yang tidak kelihatan sedang berfungsi. Terumbu selar 1 dan 2 masih berada di tempatnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Tiada pergerakan aktif seperti dahulu dikesan. Bilangan kapal kerja di sekitar struktur juga telah berkurangan. Cik Zulaikha melaporkan analisis terkini. Aktiviti di struktur terumbu selar telah menurun sebanyak 40% dalam tempoh sebulan yang lalu. Beliau menambah, aktiviti malam terutamanya telah berkurangan dengan ketara. Kesan pengumuman kapal selam berkuasa nuklear benar-benar berlaku. Saya memerhati struktur terumbu selar dengan teleskop. Ancaman yang saya rasai kali pertama melihatnya telah hilang. Ia masih merupakan struktur gergasi, tetapi ia bukan lagi simbol penguasaan Laut Cina Selatan. Ia telah jatuh menjadi struktur yang diawasi. Sekitar tengah hari, perkara yang tidak dijangka berlaku. Sebuah kapal CCG China muncul dari jauh, tetapi ia tidak mendekati kami. Ia adalah penampilan yang sama sekali berbeza daripada pengejaran selama 15 jam sebelum ini. Ia hanya melintas, mengekalkan jarak 3 km. Kapten Taufik terkejut. Ia hanya melintas tanpa sebarang hubungan radio, katanya. Saya menjawab dengan senyuman. Sekarang, pengiraan mereka telah berubah. Mereka mengelak pergeseran yang tidak perlu. Saya menjelaskan. Pada sebelah petang, kami melakukan kerja yang lebih bermakna. Pengumpulan data pertama sistem pengawasan marin. Rangkaian sensor marin yang baru dibina merekodkan semua maklumat secara real-time. Kini, semua pergerakan di Laut Cina Selatan berada di bawah sistem pengawasan 24 jam. Cik Zulaikha menunjukkan skrin komputer dan menjelaskan. Data yang masuk real-time dihantar ke pusat kawalan di Kuala Lumpur. Suhu air, arus, pergerakan kapal, aktiviti dasar laut, semuanya direkodkan. Saya terharu melihat skrin itu. Penyelidikan kecil yang bermula di RV perdana kini telah berkembang menjadi sistem pengawasan negara. Ia adalah detik bersejarah, di mana rasa ingin tahu penyelidik individu membawa kepada dasar keselamatan negara. Menjelang senja, saya mencatat rekod terakhir dalam buku log pelayaran. Keamanan hari ini terletak di atas rekod seseorang. Saya berpendapat bahawa usaha saintis yang mengejar kebenaran telah melindungi keamanan lautan. Dalam perjalanan pulang pada waktu petang, saya melihat Laut Cina Selatan sekali lagi. Bendera Malaysia berkibar dalam angin di atas ombak yang tenang. Keazaman kami terkandung dalam bendera itu. Pengajaran bahawa jika kita tidak mengesahkan, ia akan menjadi lautan milik mereka telah tersemat.
RV perdana tiba di Pelabuhan Kuantan pada pukul 8 sinkroning malam. Saya melangkah ke darat dengan perasaan yang sama sekali berbeza daripada sebelumnya. Pada masa itu saya gelisah, tetapi sekarang saya penuh yakin. Rasa bangga atas apa yang telah kami capai memenuhi dada saya. Kembali ke institut dan duduk di meja, perjalanan saya sebelum ini terlintas seperti panorama. Keraguan pertama di bilik mesyuarat, konfrontasi tegang selama 15 jam, memujuk dalam mesyuarat kerajaan, pengumpulan dan analisis data, perhatian antarabangsa, dan akhirnya, keputusan kapal selam berkuasa nuklear. Cik Zulaikha masuk membawa laporan akhir. Laporan Operasi Sistem Pengawasan Laut Cina Selatan. Ia adalah dokumen yang luas lebih 200 muka surat. Daripada data saintifik hingga cadangan dasar, semua pencapaian kami selama ini terkandung di dalamnya. Saya mengambil laporan itu dan berkata, misi kita sudah berakhir. Tetapi Cik Zulaikha menggelengkan kepala. Tidak, katanya. Ia baru bermula. Kata-katanya betul. Sistem pengawasan Laut Cina Selatan baru sahaja beroperasi. Perundingan pemerolehan kapal selam berkuasa nuklear juga perlu diteruskan. Yang paling penting, pengawasan dan rekod yang berterusan diperlukan. Di meja saya terletak kertas kerja penyelidikan baharu. Projek Pengawasan Pengembangan Laut Cina Timur. Ia adalah rancangan untuk menerapkan metodologi kami yang telah disahkan di perairan kita ke kawasan laut yang lebih luas. Di luar tingkap, Laut Cina Selatan kelihatan. Di bawah lautan yang damai itu, perintah baharu sedang terbentuk. Mata yang tidak kelihatan menjaga keamanan. Saya menutup buku harian dan berbisik. Sempadan tidak dilukis dengan garisan. Ia dilukis dengan mata orang yang mempertahankannya. Itulah yang telah kami lakukan sepanjang tempoh ini. Tangan yang dahulunya menganalisis data kini menjadi tangan yang merekodkan lautan. Ia adalah perjalanan transformasi dari saintis menjadi saksi, dari pemerhati menjadi penjaga. Akhir sekali, saya menghidupkan komputer dan menyemak jadual esok. Persediaan pembentangan di Persatuan Undang-Undang Laut Antarabangsa, Temu Bual BBC, Semakan Kerjasama Asia Tenggara. Kisah kami yang bermula di perairan kita sedang tersebar ke seluruh dunia. Saya melihat Laut Cina Selatan di luar tingkap buat kali terakhir dan berazam. Sekarang, kebenaran akan kekal lebih dalam daripada lautan. Saya percaya semua yang kami rekodkan akan diwarisi kepada generasi akan datang. Fajar Laut Cina Selatan sedang menyingsing. Ia adalah fajar di mana kebenaran menang dalam perang yang tidak kelihatan. Bagaimana kisah hari ini? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan turn on notifications.